Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 15 Rabiul Awal 45, bersamaan dengan 1 hari bulan 10 23, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 58, 59 dan 60. 58, 59, 60. Di mana dalam ayat ini Allah SWT perintahkan Bani Israel supaya masuk ke Baitul Maqdis. Mereka menukar arahan Allah. Tuhan kata lain, dia cakap lain. Orang panggil memutar belik. Ini perangai Yahudi yang kita kena jauhi. Jangan dia belajar dengan Yahudi, ilmu karut ni. Yahudi ni dia kira otak dia tak kira hak Tuhan. Kemudian puak-puak Nabi Musa hak kena hisap di padang pasir Sinai, dia panggil padang teh. Bukan padang teh buat air tu. Yatihu nak. Pada tempat dia sesak 40 tahun duduk di musing dalam padang pasir. Apa sebab dia pusing? Kita tengok nanti dalam perbincangan kita, kenapa dia sesak selama 40 tahun. Kenapa? Jadi bila dia mari jumpa Musa, Musa, dahaga kita ni, main pusing pada pasir ni, dahaga tak ada air. Nabi Musa pukul batu, katak batu keluar air. Itu dipanggil mukjizat Musa, mukjizat Nabi Musa AS yang Allah anugerahkan kepada baginda, yang kita nak belajar pada hari ini biiznillahi azza wa jalla. Baiklah, kita mula dengan bacaan ayat 58, 59, 60. Muka bagi yang jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم
Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa iz qulna dukhulu hadhihi al-qaryah, dan kenangkanlah. Jadi semua kita dah belajar di awal dulu ketika marinya waiz dalam ayat ini. Allah SWT perintahkan supaya waiz dengan makna wazkuru, dan ingatlah dan kenangkanlah. Pelajar yang ikut pengajian kita, ini adalah merupakan nikmat yang ke-9. Nikmat yang ke-9 Allah Ta'ala ungkit kepada Bani Israel. Kita ingat hari itu berapa nikmat Tuhan bagi semua? 10 nikmat. Ana tak ulang balik yang lepas. Kita ambil yang ke-9. Ai wazkuru ni'mati alaikum. Mu ingatlah nikmat aku ke atas kamu. Hina qulna lakum ba'da khurujikum minat tih. Selepas daripada dia keluar daripada kurungan di padang pasir. Kurungan ni ajaib, tak ada pagar, tidak berpagar, tapi dia jalan pagi ni dia pusing pergi sampai gelap, balik tempat yang sama. Dia pusing pergi petang karet, mari tempat yang sama. Maknanya dia pusing dalam sekitar pada pasir tu, saling nak pergi lain. Senang ya Tuhan nak pagar ni, tak payah ada pagar tinggi-tinggi, pagar kawak ke pagar besi ke pagar bulut lah. Tuhan pagar ni tak nak tu nak keluar. Jadi bila dia keluar daripada padang tempat dia sesak tu, maka Allah perintahkan kepada mereka, Tuhan perintahkan kepada mereka supaya masuk qaryah. Mana qaryah mana tu masuk tu? Tanda ni pelajar qaryah dianya, nama dia Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Udkhulu hadhil qaryah, dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini. Bandar mana? Qaryah tu dia, kalau kita ngaji bahasa Arab biasa, qaryah ni kampung kan? Kampung, tapi biasa dia guna dalam Quran diguna qaryah tu bandar. Jadi qaryah di sini bandar sebut. Dalam ayat ini Allah Taala tak sebut nama bandar. Mungkin mana? Pergi ke Mesir ke, pergi ke mana? Kerana ini anak suka pimpinan Ar-Rahman ni, dia jauh daripada cerita-cerita Israiliyat. Kalau kita baca lah cerita tafsir ni panjang lah gimana, tapi dia kata di sini, tengok nota di bawah, Allah Ta'ala tak sebut di mana bandar, kerana yang penting ialah pengajaran yang terkandung dalam kisah kaum Yahudi itu dan bala bencana yang telah menimpa mereka disebabkan kekufuran mereka. Namun begitu, kita tengok juga apa yang dikata oleh ulama tafsir. Ulama tafsir kata, qala al-jumhur, majoriti ulama tafsir kata hiya Baitul Maqdis, mugi masuk ke Baitul Maqdis. Ada katanya Ariha, yang betulnya Baitul Maqdis lah, tempat mana tu, kawasan tu. Masuk dalam Baitul Maqdis, waskunu fiha fakulu minha haitsu syi'tum ragada wal dukhulul baba sujjada. Masuk kemudian duduk di sana, makanlah kamu dari benda-benda yang ada dalamnya dengan sepuas-puasnya. Allah Taala beri kebebasan. Ambil. Dia Baitul Maqdis ni, di antara dia panggil ardun mubarakah, allazi barakna haulahu. Buah-buah dia sedap. Dia ada buah apa ni, zaitun hok comel, hok mari Palestin, Baitul Maqdis. Ada buah zaitun, ada buah anggur, inab bahasa Arab kata, dan boleh katakan buah-buah daripada Syam ni comel. Lepas tu dia kata bumi dan sekitar dia tu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu pergi ziarah Syam ni, orang mari jual buah tembikai, buah timun Cina ni besar gini. Berapa? 2 lira. 2 lira ni berapa ya? 2 ringgit kata. Kata ni bukan harga ni. Kalau tempat kita mahal timbang kilo, dia bagi jualnya sebiji. Banyak lagi lah buah-buah tin, buah apa ni, mismis. Kita kata subhanallah. Jadi cerita ni panjang, kita tak sedap mikir. Kita nak mikir cerita Yahudi ni, kenapa dia nakal.
Maka Allah SWT perintah masuk dalam bandar ni, makanlah sepuas-puasnya. Masuk dalam bandar ni jangan nakal, pergi makan sepuas-puasnya apa yang ada di dalam bandar itu. Ya'kulu minha min ayyi makan fiha. Allah kata apa ni, fakulu minha haitsu syi'tum raghada, ay ya'kulu min ayyi makan fiha rizqan wasi'an hani'an, sebagai rezeki dengan apa saja kamu sukai, sebagai rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala okey, ni nikmat aku yang ke-9. Mu jangan nakal, dengar tok nenek dulu arahan, tapi apa boleh buat, apa perangai buruk yang mereka tunjuk, na'udzubillah. Kemudian Allah Ta'ala bagi SOP cara masuk Baitul Maqdis. Dia ada cara dia. Inilah ujian. Kalau kata masuk ke ikutmu, lepas. Tapi bila kata ada SOP, ada peraturan, bila kamu nak masuk kena ikut ni, ini cabaran. Ini ujian. Ujian ni duduk di mana? Duduk di syarat-syarat kemasukan. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kamu melalui pintu dengan tunduk merendah diri. Masuk khusyuk, jangan duduk main lelah. Jangan duduk main. Ai innahum umiru an yakhda'u lahu subhanahu bil fi'li wal qawli inda dukhulihim ahad abwab Baitul Maqdis. Masuk dengan cara beradab. Perbuatan apa tawaduk, perkataan apa puji Allah Azza wa Jalla, bi an yadkhulu ruk'an mutawadhi'in. Tengok. Dan masuk kamu dalam keadaan merendah diri, ruk'an mutawadhi'in, dan juga wa an yatlubu minallahi ta'ala an yad'anhum dzunubahum wa khatayahum, serta mintalah ampun, dan mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah, yani minta Allah Ta'ala maafkan. Wa qulu hittatun, minta maaf dengan Allah Azza wa Jalla. Masuk minta ampun dengan Allah. Wa qulu hittatun, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah ampuni dosa kami. Kalau kamu buat ni, masuk dengan tawaduk, masuk dengan minta ampun pada Allah Ta'ala, apa dia dapat? Naghfir lakum khatayakum, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang yang berbuat baik. Wa sanazidul muhsinin, dan kami tambah pahala kepada orang yang buat baik. Ai iza fa'altum ya Bani Israel, Bani Israel, kalau kamu ikut arahan aku, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kamu, hok nakal-nakal lepas-lepas biar. Wa sayazidullahu subhanahu, Allah Ta'ala akan tambahkan iman kamu, Allah Ta'ala tambahkan pahala kamu segera dan akan datang. Wa man ahsana fi ibadatillah, siapa dia buat baik ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ahsanal khalqi bi wujuhil ihsan, siapa dia buat baik kepada orang. Tengok, dalam Islam ni dua, dari kepada. Mana kita bagi hamba Allah, kita mesti mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa-apa yang kita dapat nikmat daripada Allah, kita kena buat baik pula, perturunkan pula kepada manusia, makhluk. Jangan kata kalau kita kaya seorang, kalau kita alim pandai seorang. Tidak. Kaya bantu orang, alim ajar orang, tak reti mau pergi mengaji. Jangan tidak kata kita ni break stesen lah, perjalanan kita perjalanan, tak akan berhenti di mana-mana. Maka di sini dia kata, siapa dia buat baik dalam ibadat, elok ibadat dia, wa ahsana lil khalqi, dia pula buat baik kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan balas kepada dia nikmat yang banyak dan kelebihan-kelebihan yang besar. Apa jadi dengan Yahudi ni? Apa jadi dengan Bani Israel? Tengok ayat yang 59.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Allahu Akbar. Perangai. Orang Kelantan kata perangai. Pai tak ju. Bahasa kita. Kita kena waktu juga ayat kita baru sedap dah. Bahasa perangai kata. Kemudian orang-orang yang zalim, penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Allah ajar dia, waqulu hittah. Tengok pelajar. Tengok pada jemaah. Hittah, ha, ta bulat, ta. Hittah, hittah dengan makna maghfirah. Allahumma ighfir lana, itu maksud hittah dengan makna ya Allah ampunkan kami. Bahasa jenis kerah kepala Yahudi ni, dia gitukah perkataan hittah jadi ada dia tambah titik so. Hintah. Hintah maknanya biji ganda. Allahu Akbar. Wa qulu hintah. Tuhan buat mari biji ganda kita. Orang suruh minta ampun. Ayat perli, sakistik kata orang sekarang. Wa idza baddalul qawla ma akhifatihi. Kalaulah perkataan yang senang je, kata je hittah, dapatlah keampunan. Hak ni pun dia tukar juga. Allahu Akbar. Fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahra, maka mereka tukar perbuatan mereka tak ikut arahan Allah Taala, lebih senang, lebih mudah bagi dia. Allah kata apa? Tengok perintah yang kedua. Tuhan kata apa tadi? Kata mula-mula perkataan waqulu hittah. Yang kedua Allah suruh masuk wadkhulul baba sujada, masuk dalam keadaan tawaduk. Jangan sombong, jangan takabur. Dia buat apa? Tengok ni. Dia gitu tukar daripada masuk dengan tawaduk, dia masuk dengan mengesok. Tengok. Dia mengesok. Wa lihat dakhalu yazhafuna ala adbarihim. Dia duduk atas punggung dia jalan mengesok macam budak-budak baru belajar apa ni, buat orang panggil mengesok. Jalan atas punggung, kerek pergi. Orang suruh masuk dengan tawaduk, jalan molek lah, kaki ada kan, duduk main mengesok atas punggung ni kenapa? Maknanya betul-betul dia lawan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi ya Karim. Tengok. Allahu Akbar. Jadi dalam hadis tafsir ni, ayat ni, dalam tafsir dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila li bani Israil, Allah Taala perintah mereka udkhul baba sujada, masuk dalam keadaan tawadhu, wa qulu hittah, kata hittah minta ampun, fabaddalu, dia tukar dua-dua perkataan, dia tukar hittah kepada hintah. Orang suruh masuk dengan tawadhu, yadkhuluna yazhafuna ala astahihim, dia masuk dengan mengesok, masuk waqulu habbatun fi sya'ratin. Jadi dia kata ini biji apa ni, habbah, biji kandu masuk. Minta mana ada orang makan biji lagu tu. Inilah dia hadis dalam Bukhari. Itulah perangai buruk dia, perangai buruk yang dibuat oleh puak-puak Bani Israel. Apa jadi? Allah Ta'ala tak biarkan begitu saja. Kalau dah mengkerah kepala, orang suruh minta ampun, pergi jawab lagu tu, apa sudah jadi dengan perangai buruk ini? Ya Allah Rabbal Alamin. Ini Tuhan nak janji. Tuhan janji apa tadi? Kalau mu kata gini, aku beri keampunan. Satu. Wasanazidul muhsinin, tengok dalam ujung ayat 58, dan aku tambah lagi pahala orang buat baik. Kata di ulama tafsir al-muhsin, iaitulah Allah Ta'ala akan berbetulkan akidah kepahaman mereka. Ini paling betul sekali. Tauhid dia akan mantap. Sebab apa? Sebab dia dengar kata Allah Ta'ala, dia ikut perintah Allah Ta'ala, maka tauhidnya mantap. Ibadat dia kepada Allah Ta'ala juga jaga. Allah Ta'ala jaga keselamatan mereka. Tuhan jaga keselamatan mereka. Tapi bila puak-puak zalim ni buat kacau, buat ngena, maka Allah kata apa?
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dengan mulut pun lawan, dengan perbuatan pun tak ikut. Apa jadi? Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit. Jadi rijzam minas sama, bala dari langit. Dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, menderhaka, kata di ulama tafsir, Allah Ta'ala turun azab dari langit. Sebahagian daripada ulama menamakan azab itu at-ta'un. Ta'un ni mati ramai. Ramai bawa dia mati dengan ta'un. Tuhan kata aku tak payah cakap banyak. Tak payah berlaku peperangan, tak payah laku apa. Aku turun wabak yang kecil yang kamu tak nampak, nama dia ta'un, mati. Dalam kitab tafsir ni kata minhum sab'una alfan, 70,000 mati bit-ta'un, dengan sebab ta'un. Allahu akbar. Jadi inilah kita kata perangai buruk yang dibuat oleh puak-puak Yahudi ni cukup besar. Allah Ta'ala turunkan azab, macam-macam azab. Rizan, iaitu satu azab daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran Tuhan tak sebut rizam minas sama, azab dari langit. Tapi ahli tafsir dia cuba cari-cari, dia kata ada yang mengatakan azab itu iaitulah ta'un. Berpuluh ribu orang mati dengan sebab ta'un. Dan kita pun jangan duduk suka-suka sangat. Baru ni Allah Ta'ala hantar mari COVID-19, tutup habis, pakai masjid tutup, kedai tutup, semua benda tutup. Sehingga kan ada pendakwah kata syukran corona, mu yang boleh tutup tempat-tempat maksiat, dan ditutup juga tempat ibadat. Ni ada peristiharan baru pula, dia panggil pandemic X pula. Kita kata ujian kepada orang Islam ni. Tuan-tuan, bila saya tengok pandemik X, hati-hatilah supaya jangan banyak dosa kita. Sebab Malaysia sekarang ni sedang viral dengan huruf X. Jadi adalah bapak netizen ni mula nulis lah. Kita kata tak usah lah, takdir Allah SWT. Orang lain guna nombor-nombor molek belaka, mari sampai kita guna X, mari pula pandemik ni. Ini semua akan buka pintu fitnah kepada umat ini melalui celaan dan cercaan. Hati-hati tuan-tuan. Pasal itulah anak nasihat beberapa kali bila saya sebut isu-isu semasa yang berlaku di zaman kita, inilah dia panggil ilmu kita tadabbur ayat. Jangan duk kait orang tua orang ni. Nasihat kita kepada semua para pencinta ilmu, pencinta Quran. Ana perhati tengok sebahagian daripada pencinta Al-Quran, dia suka ngaji Quran. Kita kata alhamdulillah, nikmat. Orang yang suka Quran, nikmat. Tapi kadang-kadang akhlakul Quran tidak masuk dalam jiwa kita, dalam amalan kita. Kita cakap je nak Quran, nak membina generasi Quran. Kita sendiri tidak menunjukkan ke arah itu dari sudut tindakan. Hati-hati tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dengan ada alat media sosial hari ini, mendedahkan khutbah saya yang pertama setelah keluarnya Facebook ni tahun 2000 awal lagi lah, mula-mula keluar Facebook ni, mungkin hampir 20 tahun dah. Orang duk siar lagi kerata khutbah tu. Kita kata Facebook ini telah menelanjangkan akhlak orang Islam zaman kita ini. Akhlak buruk kita tunjuk belakang kat situ. Kita nak marah orang pun kita tulis status kat situ. Kita nak perli orang pun kita tulis situ. Kita nak kata gapo tulis. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Tengok, Allah Ta'ala mari pandemik, rijzam minas sama, ay azabun minas sama, turun. Dia kata, ada setengah ulama tafsir menamakan azab itu, kita kata wallahu alam dari sudut kesahihan, dia kata nama dia ta'un, wallahu alam. Baik, cerita Nabi Musa ni sangat panjang, kita pun tak boleh masuk panjang-panjang. Cuma hari ni mungkin tuan-tuan tidak sibuk sangat nak pergi kerja, hari cuti, maka kita pergi berpindah kepada nikmat yang ke-10. Tuan-tuan kena undur baliklah ke belakang, tengok yang lepas-lepas siri daripada awal nikmat Allah Ta'ala ungkit pada Bani Israel.
Ini dia panggil an-ni'matul ashir, nikmat yang ke-10 daripada nikmat yang Allah Taala anugerahkan itu. Ayat 90. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا. Dan ingatlah ketika Nabi Musa AS memohon supaya diberi air untuk kaumnya. Nabi Musa ni bila puak-puak ni duduk di padang pasir kan, duduk padang pasir, dia pun dahaga air dah lah, dahaga air. Makanan ada dah, al-manna was-salwa, ingat dua makanan kita ingat tu, manna was-salwa, dua makanan. Kita ni tak boleh makan saja, tak ada air mati. Nah, jadi ada air, ada makan, barulah kita selamat. Jadi puak-puak dia mari jumpa Nabi Musa, mana air? Mana airnya? Dia mari. Jadi ketika panas sangat di padang pasir, ingat salah satu daripada nikmat yang lepas tu, wa zallalna alaihimul ghamam. Dia duduk pasir-pasir, pada pasir Arak ni bang, kalau pada tempat kita ada juga pokok-pokok teduh, ni tak ada, ni kosong ni. Kalau ada pun pokok kecil-kecil nak berteduh tak boleh. Maka dahagalah mereka. Untuk nenek kamu di padang pasir Sinai dahaga. Fitih wa talabu min Musa, mereka pergi jumpa Nabi Musa. Musa, cari air Musa, kalau tidak mati kita. Kalau tidak mati kita. Allahu Akbar. Maka Allah kata apa? Bila Nabi Musa minta, Allah Ta'ala perintahkan pada Musa, faqul nadrib bi'asakal hajar. Musa memukul batu. Al-hajar, ulama tafsir kata jinsul hajar, batu mana-mana ya pop keluar air selalu. Allahu Akbar. Apa jadi? Fanfajarat minhu 12 aina. Bila pukullah batu itu dengan tongkatmu, Nabi Musa apabila dapat wahyu Allah suruh pukul, tongkat dia tak lepas, tongkat Musa ni. Tongkat dia bukan besar pun. Dia kata tongkat yang Nabi Musa buat jaga kambing, bukan besar. Bukan tongkat alu, orang panggil alu buat tumbuk lesung, tidak, tongkat kecil. Pukul, laut pukul dah terbelah, ni pukul batu pula, pap, keluar air. Apa jadi? Fanfajarat minhu 12 aina. Lalu terpancarlah dari batu itu 12 mata air, 12 lubang. Sebab katanya batu ini 4 segi, jadi 12 ini 3 lubang sini, 3 kali 4 12. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ambil ni supaya tidak kelahi. Sebab apa 12? Tanya ni Pak. Leis 12. Sebab mereka, supaya mereka tak kelahi. Zurriyati abna'i Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Jadi zuriat daripada 12 Nabi Yaqub dulu. Setiap kumpulan tu ada puak dia. Mu masuk ni, masuk ni. Kita bagi zon supaya tak kelahi sama dia, supaya tidak berkelahi sama dia. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah Ta'ala. Jadi Allah kata makan dan minum, tak usah duduk balas, tak usah duduk kelahi. Syarat wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merebakkan bencana, kerosakan di muka bumi. Ini yang paling besar sekali. Jangan kelahi. Maka kata di para ulama, wa kana tafjir, Allah Ta'ala beri pada puak Bani Israel di padang teh nikmat al-manna was-salwa.
Nikmat mana? Kita dah bicara dalam mana ni, getah, kata getah macam madu gitu, turun atas pokok warna putih, sedap. Salwa, nama burung, jenis burung, ada kata burung puyuh, wallahu alam. Yang pentingnya Allah kata mu makan, minum, jangan buat kerusakan atas muka bumi ni. Sebab mereka dikurung di padang pasir sebab perangai buruk tadilah. Wa kana tafjirul ma' bi 'asa Musa mu'jiza. Keluarnya air daripada batu dengan sebab tongkat Nabi Musa itu mukjizat Nabi Musa. Wa hiya la takun li ghairi nabiyyin, dia tak akan berlaku daripada nabi. Itu mukjizat dipanggil. Sebab tu orang kata Hasan Basri, Tuhan kata idrib bi 'asakal hajar, mugi pukul batu. Dia tak kata buat batu mana. Dia tak kata batu mana. Yang pentingnya kalau kita kata batu sekian-sekian, mungkin cari batu sini, kita kata batu tu magic. Tak, batu tu ajaib. Ni tak ada batu ajaib, tak ada batu apa. Batu mungkin pukul mana-mana batu, batu tu keluar air. Batu tu keluar air. Keluarlah air, 12 mata air. Jadi setiap mata air tu air li'anna kulla qabilatin, setiap kabilah Bani Israel 12 tu dia tahu dah masuk orang ni, masuk ni, orang ni masuk. Fala yuzahim ba'dhum ba'dha, mu jangan berkelahi berebut makannya. Dalam kisah Nabi Musa ada buku yang saya terjemah tu, nama dia Kisah Ajaib dan Pelik. Nabi Musa ni satu hari tanda cerita Nabi Musa sikit kita dengar tak? Nabi Musa ni satu hari dia dituduh oleh Bani Israel. Sebab apa Bani Israel ni dia perangai dia kalau mandi dia tak pakai kain. Jangan dia marah lah. Dia, ni cerita Bani Israel ni, buat kita jangan dia buat. Buat kita lah, jangan duduk kata Bani Israel boleh tapi aku tak boleh. Jangan duduk kurang, jangan gitulah. Dia tuduh. Pokok dia ni dia tuduh, dia kata Nabi Musa ni kalau mandi tak mau pakai kain ni mesti ada masalah tu. Dia kata pasal penyakit ulurai kau gapo dia gitulah bahasa kita ni, penyakit ulurai dah. Penyakit ulurai ni batu besar lah. Pasal tu dia malu nak tunjuk orang cerita. Sedangkan dalam hadis Bukhari ni Nabi sebut inna Musa kana rajulan hayyan. Nabi Musa ni seorang yang bersifat malu. Orang lain mandi telanjang belakang, dia mandi pakai kain basahan. Ataupun dia mandi sembunyi daripada orang. Dia duduk belakang batu, dia mandi seorang-seorang. Jadi pokok ni geng-geng hak talu ni, Musa tu nyakit ulur rai tu kali malu nak tunjuk orang. Mana takdir Allah SWT nya supaya nak hilangkan penyakit ni, pokok geng-geng viral ni. Ada geng viral ada. Nabi Musa letak kain atas batu. Bila nak ambil kain nak pakai semula, batu tu jalan seret. Musa kejar lagi seret. Sekampung dia pusing. Nabi Musa duduk kejar ke batu ni, satu kampung pusing. Jadi lalu kat kedai kopi orang duduk buat. Musa tu tengok Musa. Tak ada dek batu besar tak ada udul molek-molek. Wallahu a'lam, itu cerita. Maka Nabi Musa pun nak marah ke batu. Dia pukul batu tu. Waqila, tuan-tuan tanda, qila, ada kata. Jadi anda duk cek dalam hadis Bukhari tak sebut langsung dia kata Nabi Musa fa akhadha thawbahu, bila batu tu berhenti, habis kampung pusing, batu tu berhenti, Musa pun ambil kain dia pakai, dia pukul batu tu. Gerai juga dia pun basah batu ni. Buat lari kain aku ni. Nabi Musa pukul batu, jadi bekah tokak dia batu. Jadi Allah Ta'ala tak sebut batu tu gimana. Tapi dalam cerita ni, cerita batu di teh ni, qila tulis tuan-tuan, qila ada yang dikatakan bahawa batu tu hak walai kain Musa tu hak dia pukul di teh. Tapi kebanyakan orang tak kata tak. Dia kata mukjizat Nabi Musa idrib bi'asakal hajar, mempukul je batu mana-mana. Jadi kita kata hak ni lebih tenang lah. Kalau nak kait dengan cerita tadi dalam Bukhari kata dia pukul dah batu tu lepas dah dia ambil kain.
Lepas dia ambil kain, fa akhadha thawbahu, Nabi Musa ambil wa tafiqa bil hajari darban bi asah. Dia pukul batu 2 kali geran. Bahasa batu ni habis kapur aku lalu. Orang tengok belakang aku punya aurat ni. Jadi masa tu dia panggil syariat dulu. Kalau nak tengok cerita panjang tu kita tengok dalam buku yang saya terjemahkan, syarah, nama dia 51 hadis kisah sahih dan ajaib. Salah satu daripadanya kisah Nabi Musa AS ni. Menarik buku tu. Carilah. Alhamdulillah kita lah duduk suruh KP orang baca ya. Kalau dia orang masyarakat ni dia suka cerita pelik, tapi kalau kita tak hak sahih, dia tai hak Israeliat pula. Jadi manusia cari. Jadi cerita Nabi, cerita batu ni tak habis lagi. Mari kita sudahlah cerita. Maka Allah kata kulu washrabu min rizqillah. Hei Bani Israel, makanlah minum tanpa penat. Tak penat gapo? Mujalai yang penat. Air ada, manna wa salwa sudah ada. Makan. Kata di ulama usul, kulu washrabu hadza amru ibahah wa irsyad. Ini arahan petunjuk dan juga menunjukkan keharusan. Boleh makan. Tapi syarat wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan buat kerusakan di atas muka bumi. Jangan buat kerusakan atas muka bumi. Ini maknanya bila tak dengar kata Nabi, itulah yang dia katakan kerusakan. Kita ni duk mikir kerusakan ni, kita gamak kau benda-benda rusak ni, punah ni. Tak, mari daripada gapo dah. Punah tu sendiri tu ada kerusakan yang berlaku bila dia buat tak ikut arahan Allah, maka gitulah kita panggil makhluk perusak di atas muka bumi. Dan kita kata kita ni kadang-kadang nampak rusak tu benda lain. Orang yang tak ikut syariat Allah Taala maknanya perusak dia. Baiklah, kalau kita nak panjang cerita ni tak sudah-sudah lagi kita. Jadi mereka sesak di padang pasir berapa? 40 tahun. Allahu Akbar. Apa sebab 40 tahun? Kenapa 40 tahun sesak di padang pasir? Kata di ulama tafsir, wa kana imtidadu bi ni'am. Allah Taala beri nikmat supaya mereka balik kepada jalan Allah, supaya mereka bertobat daripada dosa. Jadi 40 tahun mereka sesak di padang pasir itu min ajli khurujin jilin jadid. Sebab orang dia tak nak kata sesak belaka dah, katanya ramai mati di padang pasir. Ramai mati di padang pasir sehingga kan Nabi Harun sendiri pun sebelum keluar daripada teh juga wafat. Jadi sekurang-kurangnya bila keluar ni keluar generasi baru, jilun jadid, generasi baru yang lebih dengar kata Nabi Musa AS, lebih ikut kitab Taurat, lebih baik perangai. Tapi lagu itulah perangai manusia ni, habis ni mari hak lain pula. Macam kita hari ni, generasi-generasi yang ada tempat kita hari ni, kalau kita tidak didik molek-molek, dia akan keluar yang sama. Habis orang tua ni mati, mari orang lain pula. Sebab itulah kadang-kadang orang yang mari masjid ni, bukan Yahudi dah, bukan cerita Yahudi, cerita realiti dia panggil, cerita realiti. Kita duk agak kalau tak ada mati pokok tua ni, amai lah masjid kita ni, tak ada geng-geng buah, waktu orang duk kuliah dia duk buah, mari duk isap okok tangga masjid. Kalau mati ni rupanya mati set tua ni, mari pula anak cucu dia perangai tolak juga perangai. Jadi kita kata tak habis dunia ni tidak akan habis selagi ada orang di situlah ada masalah. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil hikmah. Allah Taala pilih 40. Nabi Musa ni cerita dia banyak 40. Di antaranya duduk di teh 40 tahun. Munajat wa wa'anna Musa limiqatina 40 malam. Ada juga yang mengatakan ketika Nabi Musa berdoa supaya binasa Fir'aun, washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, di antara doa Nabi Musa sehingga tenggelamnya Fir'aun 40 sanah, 40 tahun. Itulah bila kita kadang-kadang kita mikir, aku doa 3 kali dah, 3 kali pergi Mekah dah doa, Tuhan tak terima lagi. Kita kena ingat doa Nabi Musa. Nabi Musa ni Nabi, mulut dia masin. Itu pun Allah Ta'ala tangguhkan doa dia 40 tahun barulah hatta yarawul azab al-alim. Bila duduk di laut, lemah kokak-kokak dah kata orang, penuh dengan air masin dalam mulut. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhan Musa Harun. Jadi
Doa Nabi Musa kata Firaun tak akan mengaku ada Allah Taala kecuali ketika dia sudah tertutup pintu taubat. Maknanya tak boleh terima lagi. Walaupun ada setengah ulama ahlul kalam ni dipanggil iji ke apa benda, dia kata Firaun mukmin sebab dia mengaku dia beriman waktu dia lemah. Amantu bi rabbi Musa. Allah Taala tolak situ. Al-ana wa qad asaita minkum. Firaun lah ni baru beriman, lepas dulu pada ni melawan, lah. Pintu taubat sudah tertutup. Jadi tak usahlah kita duk main benda pelik-pelik. Pintu taubat sudah tutup, kita duk kata Firaun mukmin. Jadi banyak sangat cerita yang pelik dalam dunia ni. Kita jadi pelik, orang pun jadi pelik. Maka kepelikan yang berlaku ini cukup menyusahkan kita. Baiklah, kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Faedah yang pertama, tengok ayat 88. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah, ayat ni panjang. Wa qulu hittatun. Kita ambil poinnya. Faedah ni kita ambil poin-poin tertentu dalam ayat. Itu dia panggil tadabbur. Mana kita dalam ayat ini apa benda yang kita nak kaji, apa yang Allah Taala nak kata kepada kita. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katalah minta maaf ya Allah, minta ampun. Dia tukar jadi apa ni, hintah ataupun habbatun fi sya'rah. Maknanya satu biji di atas rambut. Berapa benda maknanya tahu. Yang pentingnya dua arahan Allah Taala, suruh masuk dengan tawaduk, dia masuk dengan mengesok. Allah Taala suruh kata hintah dia gitu ka hintah. Contohnya tujuan dia wa kana qasduhum khilaf, tujuannya nak menyalahi arahan Allah Azza wa Jalla. Fa'asaw wa tamarradu wastahzau, derhaka, kerah kepala, menganyi Tuhan. Maka Allah Taala turunkan azab ke atas mereka. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa ayat ini fi hadza dalil, ayat ini menjadi dalil siapa-siapa tukar arahan Allah Azza wa Jalla yang telah nas dalam Quran, termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai lafzut ta'abbud, lafaz Allah Taala suruh beribadat dengan dia, ditukar dengan lafaz lain, maka orang ini termasuk dalam kumpulan hittah dengan hintah tadi. Ini bahaya. Tak boleh kita tukar kalimah-kalimah yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan. Sebab itulah kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya dalam buku dalam hadis tentang doa nak tidur. Ini dalam buku Perisai Muslim kita ni, doa nak tidur. Nabi kita ajar pada sahabat supaya kata wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, dengan aku beriman dengan nabi yang engkau utuskan. Sahabat ni tukar wa bi rasulika, dan aku beriman dengan rasulmu. Nabi kata la wa bi nabiyyika, tukar balik kepada nabiyyika. Itu dia panggil lafzun syar'i, jangan ditukar. Jadi banyak kita hari ni kita tukar zikir-zikir yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditukar, seolah-olah macam Nabi tak tinggal apa, kita pun tukar, kita buat sendiri, kita reka, kita kata orang ni zikir lepas solat ni, zikir lepas solat, mana kad kuning kita ni, zikir lepas solat kita duduk bagi ni, ana ambil daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ni, tu sini. Dia panggil kad kuning. Oh, bukan main payah ni. Perjuangan nak ajar hak ni pun payah orang nak ikut. Sebab ada seorang kiai ni, dia duk syarah, dia kata zikir-zikir hak kita ambil ni disusun oleh seorang tokoh ulama yang baru tak 100 tahun ke berapa, tak hafal lagi umur dia, mati dia. Kita kata tak okeylah kita nak tinggal hak Nabi. Baca diriwayat dengan riwayat yang sahih, dengan sanad yang baik. Amalan lepas solat Nabi kita mula dengan istighfar, astagfirullah, jadi kita tukar dengan baca lain. Kita kata eloknya lafaz syar'i, al-azkarul ma'surah, zikir-zikir yang maksur dari Nabi tak setukar. Ini zikir lepas solat, ini zikir waktu tidur, ini tapi kita lebih suka mereka sendiri. Sebab kemudian kita nisbahkan kepada kita, kepada tarekat kita, kepada tosyih kita, naiklah tarah kita, ramailah pengikut kita. Kita mengatakan hati-hati tuan-tuan, kita rekalah perkara lain dalam teknologi dunia, tapi jangan mereka dalam perkata akhirat. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa perkara yang nas
syar'i jangan ditukar. Bacaan ke apa benda arahan jangan ditukar. Allah Ta'ala cerita Bani Israel di sini sebab dia telah tukar lafaz yang diperintah oleh Allah, dia buat lagi benda lain. Kecuali ulama berbeza pandangan tentang meriwayat hadis bil makna. Riwayat hadis dengan makna. Sebab nak hafal 100% seperti yang Nabi kita baca, Nabi kita sebut, mungkin agak sukar. Maka ada yang mengatakan jawazu al-riwayah bil makna, tapi dengan syarat dia punya konten, dia punya isi hadis jangan lari. Itu khilaf. Dan ulama juga di sini, ini yang anak kata pelik ni, ulama tafsir, ulama kaji ni, ulama fiqh ni, dia kaji pelik. Dia kata sekarang ni Quran ini bukan semua orang faham. Orang yang ajam, yang bukan Arab, maka dia perlu pada terjemahan, dia perlu pada huraian. Jadi kata harus kita terjemah makna Al-Quran kepada lughah yang ada atas dunia ni. Kita Melayu ni baca pimpinan lughah Melayu, orang Jepun lughah Jepun, orang Korea lughah Korea, orang Jerman lughah Jerman. Dikata harus, tapi bukan terjemah Quran, dipanggil terjematu ma'anil Quran, terjemah makna Al-Quran. Nak terjemah Quran kita tak sampai otak kita, sebab Al-Quran itu kalam Allah, bukan senang-senang, bukan mudah-mudah. Kalau Allah nak diterjemahkan, itu dia panggil ilmu tadabbur. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita pergi pada faedah yang kedua. Al-faedatu tsaniyah. Faedah yang kedua, dalam ayat Tuhan kata wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah naghfir lakum khatayakum. Yang bagi mana-mana orang yang mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita menang ke, bila kita buat berjuang Islam ni kita menang, kita kena masuk negeri dengan keadaan khudu', syukur, merendah diri dan bersyukur pada Allah. Jangan sombong. Ini kekuatan kita, ini pula. Sekali Tuhan sentak tarik, hilang habis. Mana kita ada. Sebab itulah jangan kata bijak sangat kita ni. Nah, kadang-kadang kita rasa kita bijak, taktik kita berjaya, kita putar belik kita berjaya, maka kita berdapat kekuasaan atas dunia. Kita kata lah, kuasa atas dunia sangat rapuh, sangat nipis, senipis kulit bawang, kata orang, ini cukup berbahaya. Maka dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa siapa dia berjuang kerana Allah bil khudu'i wal ikhlas, ikhlas dan merendah diri pada Allah Ta'ala, serta banyak beristighfar, naghfir lakum khatayakum, kami akan ampuskan kesalahan kamu, wa sanazidul muhsinin, Allah Ta'ala janji nak beri kebaikan yang banyak lagi. Kita kata alhamdulillah. Maka sababul istizadah, sebab kita dapat banyak nikmat daripada Allah Ta'ala, sebab kita istighfar, kita tawadhu, kita juga banyak memberi pertolongan kepada orang. Dipanggil ihsan ila nas, membuat baik pada orang, insya-Allah kita akan dapat. Jangan lari, jangan mudah orang panggil, mudah berasa kita yang bijak, jangan. Faedah yang ketiga, tengok dalam ayat ni Tuhan kata fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan, kami turunkan ke atas orang yang zalim, rijzan dengan makna balaan. Fihi wad'u zahir, Allah Ta'ala guna kalimah zahir, alladzina zalamu wa anzalna 'alal ladzina zalamu, kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim. Tengok dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala guna dhamir alaihim, dan kami turunkan ke atas mereka. Rijzam minas sama, satu bala dari langit. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala guna kalimah zahir alal ladzina zalamu, ke atas orang yang zalim, sedangkan Allah Ta'ala boleh guna fa anzalna alaihim, kami turunkan ke atas mereka? Jawab ulama tafsir, ulama tadabbur kata ziyadatan fi taqbihi amrihim, nak suruh nampak buruknya, huduhnya perangai mereka dan betapa kejinya perbuatan zalim. Dan ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sangat-sangat mencela puak-puak yang kafir, yang kerah kepala, yang tak dengar kata ni, sebab mereka buat perkara yang berat. Maka untuk menunjukkan bahayanya perbuatan ini, maka Allah Ta'ala sebut alal ladzina zalamu, bukan lagi diguna dhamir alaihim, itu dia panggil. Apa perbezaan? Kenapa beza di sini dengan suratul A'raf? Dalam perbezaan di antara sini suratul A'raf, kata di ulama tafsir, dia kata
Di sini dalam ayat kita Baqarah ini, li'annahum zalamu fil waqti allazi an'ama Allahu alaihim. Allah Taala beri nikmat, beri makanan, bui ini, mereka zalim, mereka lawan, asau amr rabbihim, maka dengan sebab itu Tuhan guna nama khas ke atas orang yang zalim. Wa abbara fi suratil A'raf, dalam suratul A'raf Allah Taala sebut semata-mata nak suruh dia panggil ibrah, li mujarratil ibrah, nak mengambil pengajaran daripada perbuatan kesalahan Bani Israel. Dia panggil fa'anzalna alaihim, fa'anzalna alaihim, dalam suratul A'raf. Nanti kita tengok dia tak sebut di sini ayat berapa. Cuba tengok ayat berapa dalam suratul A'raf, dalam bab fa'anzalna alaihim. Tuan kita ni dia sedap, dia ingat orang hafal Quran mudah, tapi kita duk ngaji ni lengah main lagu ni tak. Lo ni mudah ya, mudah. Riz suratul A'raf. Baik, jumpa dah. Suratul A'raf ayat 162. Tulis suratul A'raf ayat 162. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yazlimun. Tengok, bila dia tukar kalimah atau kata hapan hittah, dia tukar kalimah fa arsalna alaihim rijzan. Tengok, kata di ulama tadabbur kata dalam suratul A'raf ayat 162 ini, siqat li mujarradil ibrah, Allah Ta'ala bawa semata-mata nak ambil pengajaran daripada kisah Bani Israel. Wa ayatul Baqarah, dalam surah Baqarah ini siqat masaqat taubih, Allah Ta'ala sebut nak mencela Bani Israel supaya mereka, orang-orang yang dengar ambil perhatian. Kalau kamu ikut perangai buruk ni juga, fa'anzalna alaihim, aku akan turun ke atas kamu azab, wal iyaz billah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab yang cukup berbahaya. Baiklah, yang keempat, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asa. Nah, jadi Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala air, sebab pokok dia ni lapar, dahaga. Maka masyru'iyatu al-istisqa indal hajah, disyariatkan kita ni minta hujan ketika perlu. Nabi Musa waktu dia dahaga di padang pasir, dia minta hujan. Kita hari ni pun kalau berlaku kemarau panjang di tempat kita, kita disyariatkan minta hujan. Disyariatkan minta hujan. Dia panggil salatul istisqa. Ingat ni, salah satu daripada ilmu yang kita belajar, solat minta hujan. Kita sama ada kita doa atas khutbah, waktu khutbah, ataupun kita kumpul orang ramai-ramai pada waktu pagi kita doa, boleh. Yang pentingnya dia panggil wa syar'u man qablana, syariat Nabi Musa menjadi syariat pada kita juga, sebab tak ada percanggahan dengan syariat kita. Jadi maka itu dia panggil syariat istisqa, salat istisqa ala sunnah. Untuk apa? Untuk menzahirkan kefakiran kita, miskinnya kita, berhajatnya kita kepada syariat Allah, kepada apa ni, kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara kita solat istisqa. Nak keluar solat istisqa jangan pakai baju comel, nak pergi maya gaya baju comel. Solat istisqa pakai baju buruk-buruk ya, kain serba kita pun terbalik kita pakai. Maka kita itu dipanggil, kata di Abdullah bin Zaid, hadis dalam Muslim, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla fastasqa. Nabi kita berjalan tunduk ya, pergi tempat sembahyang minta hujan. Huwa hawwala rida'ahu, kain ridak dia ni ditukar kain atas ke bawah, depan belakang. Kamu Nabi kita salat 2 rakaat. Itu dia panggil ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang baik, maka kita jangan lupa kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata apa? Kulu washrabu min rizqillah, kamu makan dan minumlah dengan rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu.
supaya kita sedar bahawa nikmat yang kita dapat ni rezeki daripada Allah, bukan kebijaksanaan kita. Sebab itulah bagi ana isu air di mana-mana negeri saja, bukan negeri kita je, janganlah jadi isu perli orang. Siapa mereka kata dah nak air, kita kata jangan, itu kuasa daripada Allah Taala. Kita usahakan tenaga yang ada, bajet yang ada, turunkan untuk menyelesaikan masalah air, di samping kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah anugerahkan kepada kita rezeki daripada langit, air hujan yang turun banyak, bersih, bukan hujan banjir, dan tempat kita juga akan dapat bekalan air yang mencukupi. Kita kata nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang terakhir, penutup yang kelima, ulama tafsir, ulama tadabbur sekali lagi berbuka minda kita. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajara fanfajarat. Bila Nabi bila orang mari minta hujan, biasanya kalau minta hujan ni kita berdoa, ya Allah turunkan hujan. Tapi sekali ni Allah Ta'ala tak suruh Nabi Musa minta hujan dari langit. Faqul nadrib bi'asaka al-hajar. Musa pukul, dikata batu. Maka ulama tadi berkata annas suqya, minta air kama takunu bil matarin nazili minas sama. Kita minta dengan Allah Ta'ala air yang turun dari langit, air hujan, takunu bin nabi'i minal ardi, sumber air kita juga ada kali keluar daripada bumi. Sama ada sungai, tali air terjun keluar daripada batu-batu, celah-celah batu, maka itu semuanya nikmat yang Allah Ta'ala beri. Jadi sumber air kita sama ada turun dari langit ataupun keluar daripada bumi. Yang penting bagi kita para jemaah, jagalah, syukuri nikmat, jaga kebersihan sungai-sungai kita, jaga kebersihan tali air kita. Sungai jangan jadi tempat buang sampah, buang benda-benda yang berbahaya, buang kotoran-kotoran. Sepatut sungai itu dipelihara dan dijaga. Tapi hari ini sungai kita tidak lagi menjadi satu keharmonian, sebab sama ada sampah sara ataupun keruh seperti teh susu yang tidak perlu kepada susu lagi. Jadi kita kata alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk perbincangan kita dalam ayat yang ke-60, supaya kita 61. Ayat 61 kita akan bincang tentang wa iz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin. Kita akan tengok lagi kerana perangai Bani Israel yang buruk yang sentiasa menyusahkan Nabi Musa AS. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman, ibrah, pengajaran. Kita jauhkan diri daripada perangai-perangai yang buruk ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.